Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada penonton dan pendengar di rancangan Alam Misteri di channel Zahir Solehin. Terima kasih kerana sudi bertandang ke channel aku. Hari ini aku akan ceritakan sambungan kisah seram rumah sewa di Seremban 2. Kisah sambungannya berbunyi begini. Duduk luar itu sampailah hari cerah. Aku rasa jam dah 8 pagi tadi tu. Tak ada seorang pun berani masuk ke dalam rumah. Mulut seorang-seorang terkunci sebab masih terkejut. Tak tahu apa yang dicakapkan. Sekali dengar si Wan batuk-batuk. Lepas tu dekat pergelangan lehernya sakit macam dicekik. Tapi memang lehernya merah dan berbirat. Aku dengan Man tak ada pula kesan macam dia tu. Aku rasa kita orang semua macam terkejut lagi dengan kes malam. Sebab ini kali pertama aku dengan Wan alami. Tapi si Wan ni dah terbiasa sebab dia duduk MRSM. Tapi kali ni lagi teruk. Sebab seperti menyerang secara fizikal, walaupun secara langsung tidak ada kesan cedera. Kecuali si Wan ni yang batuk-batuk, mendakwa dicekik. Perut pun dah lapar. Nak pergi beli makanan dekat restoran tapi wallet dengan kunci motor pula dekat dalam rumah. Man yang paling berani pun tak berani nak masuk. Aku pujuk Man supaya masuk sama-sama. Sebab dah lapar sangat, sejak semalam pun tak makan lagi. Hanya sempat makan Dunkin Donut yang dijual kat luar makro. Ni baru je aku nak melangkah masuk, tiba-tiba radio berbunyi kuat. Rasa seperti bergegar rumah sebab bergema. Aku berendul lari. Sebab aku ingat Man pun berlari. Tapi tak sangka pula Man macam orang gila menjerit-jerit mengamuk ke dalam rumah. Aku dengan Wan tak tahu nak buat apa. Si Man dah memaki amun benda tu kat dalam rumah. Aku risau je, kan dia pula yang kena sampuk. Wan tak nak masuk. Aku berlari ke dalam, gagakkan diri, risau jadi apa-apa. Tapi Alhamdulillah, tak ada apa. Kami dipercakap pinggang kat dalam rumah tu. Aku offkan radio, tak ada apa-apa yang berlaku. Buka pintu rumah. Pintu depan, belakang, tingkap, pintu, bilik air semua kita orang buka luas. Masa nak beli makanan pun problem. Sebab ada satu motor je. So hanya berdua je lah boleh pergi. Takkan seorang nak tunggu dekat rumah. Tak sanggup aku. Last Man dia keluar pergi beli nasi lemak. Aku dengan Wan duduk kat tepi jalan rumah berdepan dengan rumah sewa. Sambil-sambil tu aku berborak dengan Wan. Apa yang jadi semalam tadi? Yang dia ni sampai terjegil mata. Dia cerita yang dia nampak bayang budak-budak melayang atas kepala Man sambil bakar rambut Man. Tapi bayang-bayang tu tak puas hati sebab tak dapat bakar rambut Man. Bayang-bayang tu ketuk kepala Man berganti-ganti yang sedang melakukan azan ketika itu. Ketuk dengan pemati api sampailah Man terduduk. Lepas tu Wan ternampak si kepala Man ni pecah dan darahnya menyembur-nyembur. Itu je matanya terjegil dan lepas tu benda tu serang aku, dia kata. Wan nampak benda tu bakar mata aku dengan api sebelum salah satunya menjekik si Wan. Itulah si Wan ceritakan dekat aku. Buat aku terkedu. Tapi Alhamdulillah, mungkin itu perasaan si Wan saja. Sebab tak ada apa yang berlaku kecederaan secara fizikal. Tapi ada logik ni juga kalau dipikir balik apa yang disaksikan oleh Wan tu. Sebab tiba-tiba aku rasa dunia gelap gelita sebelum aku berjaya melawan meronta-ronta berkali-kali. Tapi aku rasa dah lebih 1 jam aku bergelut. Aku pun tak tahu apa yang jadi dalam 1 jam yang hilang tu. Pagi tu kita orang makan nasi lemak kat luar rumah je. Walaupun rumah dah terbuka luas, tapi hati kita orang buat kata tak nak masuk. Mungkin trauma. Tunggu family Man datang dari Sepang lama sangat. Yelah nak bawa pawang hebat dari Banting kononnya. Jam 11.30 pagi barulah family si Wan datang sampai 3 kereta. Semua adik-beradik dia datang nak tengok sendiri agaknya. Turun je dari kereta, pawang tu dah geleng-geleng kepala. Rumah apa yang korang duduk ni? Sambil tu salam dengan kita orang. Kata namanya Tok Syekh. Kita orang pun disuruh masuk dalam van. Hanya Tok Syekh dengan Ayah Man yang masuk dalam. Belum masuk baru kat pintu grill, radio yang pelaknya aku dah cabut tiba-tiba terpasang. Menyebabkan adik-beradik si Man bertempiran lari masuk dalam kereta. Dah lah lagu India.
Maybe time itu THR gegar. Entahlah, aku pun tak tahu. Dengar radio kuat, bunyi pun dah lari. Bayangkan, kalau tahu yang radio tu pelatnya tak bersambung. Lama jugalah Tok Syekh tu kat dalam rumah. Ayah Siman hanya tengok dari luar sebab dia pun aku rasa dah takut juga. Lepas cuba offkan radio tapi pelatnya tak bersambung. Dalam van semua terkunci mulut. Anak buah Siman yang kecil-kecil semua ketakutan. Apalah, kes-kes macam ni pun dibawa budak kecil. Tak pasal-pasal budak-budak tu trauma sekali. Tak lama selepas tu aku tengok Tok Syekh keluar sambil menjinjing anak patung beruang yang coklat besar tu. Mau je mata aku terjujur keluar. Mana taknya kita orang bertiga sendiri yang buangnya semalam. Siap masukkan dalam plastik hitam, lepas tu ikat. Masukkan dalam tong sampah dekat depan rumah tu. Man dan Wan tidur ayam-ayam. Aku cuik suruh tengok apa yang Tok Syekh tu jinjing. Wan hanya mengucap macam tak percaya. Man pula terus meluru pergi ke tong sampah tengok ada tak anak patung tu kat dalam tong sampah. Dia menjerit panggil aku. Ada, dia kata. Aku melagi tengok. Betul lah. Ada. Jadi aku ambil plastik, aku buka dan terkejut sebab berat. Aku cek dekat dalam tu bukannya anak patung. Tapi yang ada hanyalah batu-batu yang aku gunakan untuk menyandar pintu supaya tak tertutup. Aku tak boleh nak cakap apa dah. Macam mana benda tu ada dalam tu? Tok Syekh datang kat kita orang marah-marah sebab tak buang benda ni. Aku tak tahu nak cakap apa. Semua Man yang jawab. Waktu tu Tok Syekh pun pakai rumah kita orang. Tabungan kasar dan air penawar ke apa entah. Sambil-sambil tu family Man beli makanan kat restoran dan buat kenduri kat rumah. Buat kenduri kecukuran masuk rumah baru katanya. Tiba-tiba rasa lapang rumah tu. Tak adalah gangguan macam malam semalam. Kita berharap semua dah settle. Esok hari Isnin, adik-adik Man suruh balik kecuali ayah dengan maknya yang dah pencet. Yelah, dia orang nak pastikan betul-betul selamat. Lepas tu, dia orang pun risau dengan keselamatan anak dia orang. Hari Ahad ke Isnin tu tak ada apa yang berlaku. Aku yang mula ragu-ragu sekarang dah rasa selamat sikit. Sampailah hari Khamis siang, ayah dengan mak Siman duduk kat rumah tu, langsung tak ada apa perkara yang berlaku. So, Khamis petang tu, ayah dengan mak Siman ni nak balik. Tapi sebab fikirkan dah jam 6 petang, hujan lebat pula time tu, ayah Siman ni tak confident nak drive. Walaupun dekat je dekat Sepang, dah berusia, mata pun tak terang. Kami semalam Jumaat tu lah benda tu datang balik. Disaksikan sendiri oleh mak bapak Siman. Malam Jumaat tu kita orang sembahyang maghrib secara berjemaah. Lepas tu baca Yasin beramai-ramai macam hari-hari sebelumnya. Tengah baca Yasin ramai-ramai, tiba-tiba pintu dapur diketuk berkali-kali, menyebabkan kita orang semua berhenti membaca Yasin. Air di dalam bilik air pula mencurah-curah keluar. Tengah aku sibuk pandang pintu dapur yang diketuk, aku ternampak tombol air di sinki dipusing dan menyebabkan air di sinki mencurah-curah. Kita orang bangun beramai-ramai sebab ayah Man suruh rapat-rapat dan kita orang tutup air di sinki dan kedua bilik air yang mencurah. Tapi tak berhasil. Bila air keluar balik selepas kita orang tutup, nak tak nak kita orang pun tutup switch utama di luar rumah. Itu je lah cara dia. Ayah Siman telefon Tok Syekh, cakap benda ni datang balik. Entah apa yang dibisikkan oleh Tok Syekh tu. Kononnya kita orang ni langgar pantang. Tapi masa mengubat hari tu, tak ada pula dia cakap pasal pantang ni. Kononnya kita orang langgar pantang sidai pakaian dalam rumah. Masa tu tak ada pesan apa-apa. Yelah, macam spender dengan stokin. Takkanlah nak jemur kat luar rumah. Dan pos benda tu banyak air, dikacau elektrik pula. Ada kipas siling, kipas meja, radio, sampailah ke lampu yang membuatkan aku bertambah kecut. Sebab lampu terpadam, kita orang pakat-pakat duduk kat bawah switch utama. Kemudian pasangkan balik lampu tu. Kita orang duduk kat bawah switch tu, tak ada pula dia main switch. Aku teringat lauk yang dah beli untuk makan malam kat dalam pinggan kat dapur. Hanya tunggu nasi masak je. Time macam ni nak makan pun dah tak ada selera. Terbantuk fikir benda macam ni. Lepas tu Siman dengan ayahnya pergi dapur ambil lauk nak makan sekali. Katanya kalau badan lemah
benda ni senang kacau sebab lapar. Aku hilang selera nak makan. So aku minum air je lah, air limau. Tapi aku pelik, masa aku tuang ke gelas tu, aku perasan air tu jadi kuning. Bila masa pula kalau kuning air limau ni? Setahu aku putih je tadi. Aku buka penutup jug tu, ya Allah, bau hancing, macam dah kena kencing. Nasib baik aku perasan. Kalau tak memang dah minum air kencing lah agaknya aku. Masa Mak Siman nak sedut nasi dalam periuk nasi, seketul najis macam najis manusia ada di dalam rice cooker. Waktu dibuka rice cooker tu, nasi panas sebab baru masak. Bayangkanlah, bau najis tu semerbak mengalahkan bau nasi. Aku sampaikan termutah manalah datangnya semua tu. Sebab tak tahan bau, semua makanan kita letak kat luar rumah. Mesah. Rumah makan yang ada najis. Entah najis apa, kita orang pun tak tahu. Tapi rasanya najis manusia. Duduk kat luar rumah, kita orang pun bincang-bincang. Esok nak cari orang yang pandai mengubat kat area Mambau. Lepas sembang Jumaat, kita kadang nak cari orang tu. Sebab Tok Syekh tu pun tak boleh pakai, sebab benda ni datang balik. Konon pantang lah apalah, dalam bayar 200 untuk ubat. Sibuk-sibuk berbincang dalam jam 11 malam, dengar dekat ruang tamu suara kanak-kanak gelap, sambil dengar hentakan kaki berlari-lari seperti kita orang alami hari itu. Yang nampak hanyalah bayangan hitam 3 orang kanak-kanak sambil membawa api. Tapi yang herannya kali ni, aku, Man dan Wan tak nampak. Yang nampaknya hanyalah ayah dengan Mak Siman. Orang hanya mendengar suara budak gelap. Tiba-tiba Mak Siman menjerit. Telekong terbakar. Cepat-cepat kita orang masuk rumah, takut terpasal-pasal. Rumah pula yang terbakar. Memang terkejut. Tiba-tiba telekong terbakar. Kita orang rapat-rapat sambil duduk kat bawah sus utama tu pun heran macam mana telekong tu boleh terbakar. Mak dengan ayah Siman kata diorang sendiri nampak benda tu yang bakar. Tapi pelik kali ni, kita orang tak nampak. Yang nampak hanyalah telekong yang berlipat tiba-tiba terbakar. Bunyi kelak tu sayup-sayup korang dengar. Tiba-tiba ada bau tengik macam sesuatu hangus. Ya Allah, ayah Siman menjerit melihat sejadah terbakar. Time tu aku tak nak pergi dapur ambil air, sebab bilik air kat luar rumah dah tutup. Mana ada air. Aku guna air mineral dalam botol kat depan aku untuk makan tadi. Sambil aku hempas-hempas sejadah tu. Memang tak terjadi kali ni. Dah sampai bakar barang pula. Tapi kali ni aku tak dah takut seperti hari tu, sebab orang tengah ramai masa tu. Lepas sejadah terbakar, langsir pula menjadi mangsa. Habis terbakar langsir. Kali ni Siman ambil air sabun dalam baldi di bilik air. Terus simbah sebab api tu jilat langsir itu dengan cepat. Padahal kita orang dekat dengan langsir tu, sebab duduk dekat pintu di bawah servis utama. Tengok dah terbakar besar. Habis itu je. Kotak-kotak pun habis terbakar semua. Tak tahu nak buat apa lagi. Last kita dah angkat semua barang bawa keluar rumah. Apa yang boleh terbakar semua kita angkut pergi keluar. Duduk sibuk angkat kotak tu, tiba-tiba asap banyak di dalam bilik aku. Aduh, rupanya kain pelikat yang aku buat langsir dah tertutup. Masa tu aku sentap terus kain tu sampai paku aku terpelanting. Dan tu juga Siman call uncle tuan rumah. Cakap rumah tu ada masalah. Tapi macam biasalah, uncle cakap rumah baru mana ada masalah. Ini bukan masalah rumah lah uncle. Ini masalah rumah berhantu. Uncle tu gelaknya dan jawab kalau you nak keluar, deposit 2 bulan dan air elektrik dia tak nak bagi balik. Itulah Siman cakap kat aku. Nak tak nak aku dengan dia orang kena pulihkan rumah ni. Mana ada duit deposit nak cari rumah baru. Rumah lain dia minta 2+1. Lepas tu deposit air elektrik 200. Sewa sebulan pun 270. Sebab dah pagi, kesian cakap Mak Siman yang macam dah nak demam. Last choice kita orang tidur dalam kereta. Tapi biarkan pintu rumah tu terbuka je. Tingkat pintu kereta aku buka sikit. Yelah, kan mati kepanasan pula. Sampailah pagi subuh tak ada apa-apa berlaku. Sampailah ayah Siman pasang kaset mengaji kat dalam kereta. So apa yang berlaku kat dalam rumah tak dengar. Memang aku tak boleh lelak langsung.
Dah esok tu ada kuliah. Nak tak nak aku terpaksa dah konten. Aku dengan si Wan memang tak boleh nak tidur. Tak tahulah kenapa. Si Iman dan family dia semua nyenyak tidur. Dan jam 5 pagi tiba-tiba tas kereta tu macam dikejap-kejap. Semua terjaga. Sebab seperti ada orang melancak-lancak sambil berlari atas kereta. Aku tunduk time tu. Tiba-tiba aku dengar Mak Sima menjerit. Aku pun terpandang kat cermin depan. Selipar aku dengan si Wan berjalan sendiri. Tapi macam dia esok. Siman pun keluar dari kereta. Lepas tu terus ambil kasut dengan selipar tu dan baling ke pintu grill. Waktu tu aku dengar macam ada benda terhempas kat grill tu. Aku dah tak tahu nak buat apa sebab tak nampak, tapi aku rasa mesti budak-budak yang kita orang nampak sebelum ni. Waktu tu juga ayah Siman azan dan aku baca ayat kursi kuat-kuat sampailah jam 6.30 pagi. Hari dah nak siang. Kesian aku tengok Mak Siman. Dah lah dia ni ada darah tinggi, sakit jantung. Sempatlah aku tengok dia macam meracau sekejap sebelum suami dengan anak dia tenangkan. Jam 8 pagi ayah Siman suruh orang angkat semua barang masukkan dalam kereta. Habis semua berterabur kat dalam bonet kereta. Kecuali penyapu, baldi dan benda-benda besar tu aku tak bawa. Kereta mana dah nak muat. Sebab tak apa hati dengan tuan rumah, aku manggakan saja rumah tu. Pintu dapur dengan pintu depan. Lepas tu lampu dan kipas aku on je. Bagi dia bayar elektrik mahal bulan ni. Dan dia main-main dengan kita orang. Lepas tu nak pulangkan deposit sedikit pun tak ada. Cuma tu kita orang tak pergi kelas. Lepas tu menumpanglah sekejap dekat rumah saudara Siman yang dekat Bukit Cedang. Susah tak juga walaupun dekat dengan kolej tapi tak ada bas. Man terpaksa ulang alik angkut kita orang 2 kali awal minggu. Sebelum kita orang menyewa dekat Central Park dengan 2 orang lagi budak kelas kita orang. Mas 2002 keluar di metro pasal rumah terbakar sendiri di Seremban 2. Aku dah tahu kat mana tempat tu sebab aku dah alami. Dah sah-sah kat rumah yang aku pernah sewa dulu. Okey, kalau korang suka dengan perkongsian cerita keseram dan misteri, jangan lupa subscribe, like dan share. Sebagai peringatan, sekali lagi aku ingatkan cerita yang disampaikan hanyalah sekadar perkongsian saja. Sama ada ia benar ataupun tidak, hanya penulis dan Allah sahaja yang tahu. Jika anda mempunyai kisah seram ataupun misteri, bolehlah emailkan ke alammisteri2023@gmail.com. Dan semoga kita berjumpa lain video. Assalamualaikum.